So, nampak separuh. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak share bila kita respon kes ambulans tu dapat kes trauma. Contoh kes trauma ni yang melibatkan pendarahan, patah-patah tu trauma lah. Kemalangan jalan raya, kes bukui, gaduh, jatuh, itu semua kita kira kes trauma. Okay? So kes trauma ni apa nak buat? Senang je. Kita buat dua benda je. Okay? Dua benda tu adalah primary survey dengan secondary survey. Okay? Okay. So primary survey ni dia Dr. ABC. Dr. ABC primary survey. Kemudian secondary survey DEFG HI. Sampai I buat Dr. A sampai I dah kira selesai lah tugas. Okay. So macam mana kita nak buat? So kita go through satu persatu lah. Okay. Primary survey kita nak buat penilaian awal. Okay. Sampai lokasi, turun ambulans, apa nak buat? Okay. First, tak semua orang turun ambulans. Okay. In charge kena pastikan dulu. Okay. Selamat tak untuk turun? Kalau in charge kata turun, baru in charge buat isyarat okey ke, macam ni ke, baru semua orang keluar. Sebab tugas ketua pasukan tu dia nak memastikan tak ada bahaya. Okey, bahaya ada 3 tempat. Satu, bahaya kepada FR, CDFR, Civil Defence First Responder, bahaya kepada FR. Yang kedua, bahaya kepada mangsa. Yang ketiga, bahaya kepada persekitaran. Bahaya kepada CDFR macam mana? First responder ni boleh bahaya apabila diserang oleh orang awam yang tengah tunggu tu. Dia kata tunggu lama sangat, sejam dah tunggu, ambulans tak sampai-sampai, diserang. So pun bahaya, tak boleh nak buat kerja lah. Okay? Kalau macam tu kena tunggu polis datang dulu, polis redakan keadaan dulu, baru kita buat rawatan. Okay? Kemudian bahaya yang lain, kita tak mau sentuh pesakit punya cecair lah. Darah, peluh, urin, muntah, itu kita tak mau sentuh. So caranya pakai glove. Kalau macam takut wabak daripada udara kan, macam COVID, kita boleh pakai mask dan sebagainya. Itu untuk FR. Untuk mangsa pula bahaya kalau dia tu keliling dia ada penuh kaca. Itu bahaya untuk dia lah. Dia aksiden motor dengan kereta, penuh kaca dekat lantai, dia pula baring atas lantai. So yang tu bahaya untuk dia lah. Okay. Yang untuk persekitaran pula bahaya. Contoh lokasi tu dekat dengan selekor, corner je dah sampai lokasi. So bahaya, kena ada orang letak kon, ada orang tolong jaga keselamatan dan sebagainya kat depan tu lah. Okay. Kemudian bahaya persekitaran, kita boleh tengok jalan lincin, itu pun bahaya. Okay. Cuaca ada kilat sambung menyambung, itu pun bahaya. Kita kena perhati dulu semua okey tak. Okay. Bahaya ada 3 tu dah clear, in charge dah bagi isyarat okey. Okay, kita pun turun daripada ambulans. Kita kena cari mata mangsa, sebab kita nak buat kita nak tengok respon mangsa. Okay. Kita nak buat AVPU. AVPU ni turun ambulans saja mesti cari mata dia, mesti tengok mata dia. Kalau mata dia tengok mata kita, automatik sampai ke hospital nanti kita minta doktor AVPU dia alert. Maksudnya mangsa kat lokasi tu dia tahu dah ambulans sampai, dia tahu dah berapa perawat turun dan sebagainya. Okay. Kalau sampai lokasi mata dia tertutup, kita pun panggil dia, cek, baru dia buka mata. So AVPU dia verbal, dia sedar apabila dipanggil. Okay. Kalau dia sampai lokasi tutup mata, panggil pun tak ada respon, bila kita bagi rangsangan kesakitan, contoh kita tepuk bahu dia, cek, bangun. Baru dia bangun. Macam tu kita kata AVPU dia pain doktor. Bila kita bagi rangsangan kesakitan, baru dia sedar. Yang last sekali, yang paling kita takut, unresponsive lah. Maksudnya tak ada nadi, tak ada nafas, tak bagi respon. Kita panggil pun tak respon, tepuk bahu pun tak respon. Kalau baby, tepuk tapak kaki pun tak respon. Yang tu yang kita risau. Sampai hospital, macam mana keadaan mangsa kat lokasi? AVPU dia doktor unresponsive. Dia tak respon masa ambulans sampai di lokasi.
Dah datang dah respon dia macam mana, baru kita pergi ABC. Okay, AV. Kalau trauma, automatik tak ada. HC teen leave tak ada. HC teen leave untuk kes medical saja, kes sakit saja. So, kalau untuk trauma, dia ada dua benda ni lah, jaw thrust ataupun manual inline position. Jaw thrust tu macam mana? Tapak punggung tangan ni ada di bahagian rahang. Kemudian jari ada di bawah dagu. Tolak naik, buka mulut dia supaya dia boleh nafas. Itu jaw thrust. Okey, ataupun manual inline position, kita baring sama dengan pesakit yang baring tu, tangan pegang bahu, lengan ni kepit kepala dia. Itu manual inline position. Okey. So dua-dua boleh buat. Okey. Kemudian airway dah buka, baru kita sambung B. Selagi airway tak buka, perlu OPA, kita pasang OPA, oral pharyngeal airway. Kalau perlu LMA, kita pasang LMA. Sampai airway buka, baru kita boleh B. B breathing. Breathing ni nak check respiration dia lah. Respiration rate dia dalam seminit berapa kali dia nafas. Okey. So kita tengoklah masa. Okey. Kira sampai 15. Okey, 1001, 1002, 1003, sambil tu tengok. Naik turun kira 1. Naik turun lagi 2. Naik turun lagi 3. 1015 cukup 15 saat. Berapa naik turun dia? Ambil bacaan tu. Contoh 6. So 15 saat nak bagi cukup seminit kali 4. 6 kali 4 24. So untuk kes ambulans ni dewasa 0 sampai 30 kira okey lah. Tak teruk kan. Kalau biasa, situasi biasa, dewasa normal 12 sampai 20 kan. Tapi baru accident dia penat terkejut sikit, sampai 30 kira okey lagi. So kalau tak ada pernafasan, kena cek nadi cepat-cepat, mungkin buat CPR. Ataupun kalau nafas laju sangat, kena tenangkan dia, cek kami dah sampai, cek tenang, kami rawat cek kat sini dulu. Okey. Okay, B dah settle, baru kita pergi C, circulation. Circulation ni senang je. Kita buat CCTVR. Selalu kita kata CCTV kan. CCTVR. C tu tengok kulit bangsa, color dia, warna dia. Kalau normal kita panggil pink, walaupun kulit dia gelap macam saya ni. Walaupun kulit dia gelap, ataupun dia bangsa India ataupun orang Afrika, walaupun dia gelap, color dia kalau normal pink. Jangan kata the color of the skin is black. Tak mau black. Okey, tak ada color black. Okey, skin ni pink, pale, ataupun apa kita panggil kebiruan lah. Okey, kalau kata pale, pucat, itu pale lah. Ataupun kebiruan, darah tak cukup, kebiruan. Okey, so kena tahu color apa. Normal pink. Okey, ada orang putih tu, walaupun dia putih, tengok dia normal, jangan kata the color of the skin white. Jangan. Okey, the color of skin normal pink. Okey. Kemudian C yang kedua, capillary refill test. Kita tekan kuku ni, kira sampai 5 saat. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Lepas sambil tengok 1001, 1002. Kalau dalam 1002 maksudnya 2 saat tu dia jadi merah balik, jadi pink balik, maksudnya sirkulasi dia bagus. Kalau lebih dari 2 saat baru jadi normal, so sirkulasi dia tak bagus lah. Okay. So yang ketiga, temperature of extremities. Maksudnya nak tahu tangan dengan kaki dia ni temperature normal tak. So kena pegang tengok, warm atau cool. Warm atau cool. Kaki dengan tangan dua-dua kena check. Dua-dua tangan, dua-dua kaki tengok warm atau cool. Kalau tiba-tiba satu kaki saja cool, mungkin ada masalah kat kaki dia lah, patah ke, pendarahan ke, itu yang kita risau. Okay. Kemudian dah habis temperature, kita pergi volume of pulse. Nadi dia volume berapa banyak dalam seminit, berapa kali nadi dia berdegup. Okay. Volume tu maksudnya strong ke, weak ke, macam tu. Kalau nadi dia normal kan, dia akan kuat sikit, dia boleh tolak. Kita rasakan denyutan dia. Kalau weak, kita tak rasa apa langsung. Itu kita nak tahu volume dia kuat tak kuat. Dan rate dia berapa banyak dalam masa seminit. Itulah CCTVR. Dan habis C semua okey, baru kita pergi secondary survey. Secondary survey.
So disability maksudnya kita nak tahu dia punya masalah dekat mana, kita kena buat head to toe examination. Maksudnya pakai glove, pegang kepala, tengok balik glove. Ada darah tak? Kalau ada darah mungkin kat bahagian rambut tadi tu ada punca pendarahan, kena cari. Okey, kemudian tekan dekat tulang-tulang kat muka ni. Sakit tak cik? Sakit tak? Tanya dia, sakit tak? Okey. Kemudian kalau okey, pergi kat leher pula. Cik, sakit tak leher? Bahagian leher sakit tak? Kalau okey, pergi kat bahu. Cik, sakit tak? Pergi kat rusuk. Sakit tak? Sakit tak? Kalau lelaki dari depan pun boleh. Kalau wanita dari tepi lah. Tekan sambil tanya dia, sakit tak? Sakit tak? Sakit tak? Kemudian perut ni, kalau lembut, okay, lembut boleh tekan masuk, yang tu normal. Kalau keras macam batu, keras macam papan, yang tu tak normal lah. Yang tu mungkin ada pendarahan dekat kawasan perut ni. Kena bagi tahu doktor cepat-cepat. Kemudian pinggang pula, pinggul pula. Tekan, sakit tak? Sakit tak? Okay. Kemudian kaki kena cek sebelah-sebelah. Okay. Macam mana nak cek? Okay. Satu tangan satu tangan dekat atas, satu tangan lagi kat bawah. Okey, pegang sampai lutut, kemudian tolak sikit. Kalau dia sakit, mungkin ada kepatahan lah. Okey. Pegang sampai lutut, angkat sikit. Okey, kemudian tengok ada darah tak. Kemudian tukar tangan pula. Yang tadi cek kat bawah tu, pegang atas, yang tangan lagi satu pegang sampai bawah, tolak sikit. Tengok ada darah tak? Kalau tak ada darah, kaki okey lah. Sama juga kaki sebelah kiri buat 2 side. Sampai lutut, lepas tu lutut sampai buku lali lah. Dah habis kepala sampai kaki, baru pergi dekat tangan. Tangan pun sama. Pinjam tangan. Tak nampak. Pinjam tangan. Okey. Pinjam tangan. Okey, so tangan sama. Okey. Sampai bawah, kemudian tolak. Okey. Okey. Ni sampai bawah, tolak. Okey, kemudian tengok pendarahan tak? Tak ada. Tak ada, tukar pula. Okey. Tukar tengok, tolak. Tengok ada pendarahan tak? Sebab kat bawah kan, kadang kita tak nampak. Okey, kemudian sama juga tangan sebelah lagi. So kena bagi 2 tangan. Bahu sampai siku, siku sampai pergelangan tangan. Dah habis semua, kena buat lock roll. Okey, thank you. Kena cek tulang belakang. Kena ramai-ramai. Satu pegang leher, 3 orang lagi dekat sisi. Tarik dia buat lock roll. Cek pula tulang belakang. Dia dari leher, sakit tak? Lepas tu turun bawah, sakit tak? Sakit tak? Sakit tak? Sakit tak? Sampai ke tulang pinggul ni, sakit tak? Kalau ada sakit mungkin kecederaan tulang belakang, boleh letak spinal board terus. Kalau tak ada sakit, mungkin tak ada kecederaan tulang belakang lah. Okay. Kemudian bila D tu kita cari kat mana sakit. Jangan rawat lagi tau. Cari sampai habis dulu, baru kita pergi kat E, baru kita rawat masa ni, expose. Masa tu kita tahu. Masa tu kita tahu kalau kaki yang sakit tadi, maksudnya kita buka bahagian kaki saja. Jangan expose satu badan. Expose bahagian yang perlu saja, buka bahagian yang perlu saja dengan izin pesakit. Kalau pesakit wanita, perawat lelaki kena ada chaperon. Staff wanita baru buat, kan? Kita takut nanti ada isu medical legal lah. Okey. Masa ini baru rawat. Tu pun buka kawasan yang perlu saja. Okey. Dah habis rawatan, bawa naik dalam ambulans, baru kita ambil vital sign. Okey, full vital sign. Untuk KKM dia kata ada 5 vital sign, 5 jenis vital sign. So kena ingat dalam kepala otak dah. 5 ni mesti ambil. 1, tekanan darah, BP. Yang kedua, suhu. Okey, temperature, tembak tu. Okey. Yang ketiga, kadar nadi. Okey, sama ada guna SpO2 boleh dapat nadi ataupun kita periksa sendiri seminit berapa kali dia degup. Kemudian kadar pernafasan. Sama ada kat SpO2 tu boleh cek pernafasan. Yang mesin kan, mesin vital sign tu boleh buat macam tu. Boleh cek pernafasan ataupun kita cek sendiri. 1001, 1002 sampai 1015 tadi. Kemudian darab dengan 4. Tengok seminit dia berapa kali nafas. Kemudian yang kelima last kali, skala kesakitan, pain score. Okay. Cara nak tanya skala kesakitan adalah, cik, sekarang ni tahap sakit cik ni 0 paling tak sakit, 5 sederhana sakit, 10 paling sakit. 0 tak sakit, 5 sederhana sakit, 10 paling sakit. So berapa tahap kesakitan cik? Dia akan bagi satu nombor. Nombor tu kita bagi tahu kat doktor. Doktor pain score dia 8, pain score dia 6 dan sebagainya lah. Okay? PPA. Tengok ada soalan.
Dia tanya IPPA tu apa? IPPA tu untuk pemeriksaan fizikal. Okey. Bagus soalan ni. Okey. IPPA kalau dalam pertahanan awam ni, Ibu Pejabat Pertahanan Awam. IPPA, Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Tapi kalau dekat KKM, kalau nurse, MA, doktor, IPPA maksudnya pemeriksaan fizikal lah untuk pesakit. I maksudnya inspection. Kita tengok daripada atas sampai bawah, kita tengok apa yang abnormal. Kalau perut buka sikit, tak tengok nafas normal tak. Kalau tangan tengok semua okey tak, inspection. Tengok saja. Okey. Dan P yang first, kita boleh buat percussion. Percussion maksudnya kita tengok kalau kawasan perut ni, kita ketuk dia, pekas dia. Okey. Tengok dullness ke resonant. Okey. Kalau kawasan yang sepatutnya kosong macam paru-paru kan, udara saja, so dia boleh jadi dull. Kemudian kalau tempat yang ada organ, dia boleh jadi resonant. Macam-macam keadaan lah. Kemudian P yang ketiga, palpation. Kita kena sentuh. Contoh dia kata, "Cik, saya sakit bahagian perut ni." Kita pun sentuh dengan lembut. Okey, sentuh lembut dulu. Tengok kawasan mana yang sakit. Kita selalu cari kawasan yang tak sakit lah. "Cik, sakit belah mana?" "Kanan." So kita cek kiri. Lembut. Betul? Dia kata sakit, confirm lah kanan. Kemudian bau yang lebih dalam lagi, confirm balik. Okay, confirm kanan juga. Lepas tu tengok macam tempat appendix je, boleh tanya pula demam tak apa semua. Kena ambil sejarah pesakit lah. Kemudian yang last sekali, auscultation. Auscultation maksudnya kena guna stetoskop tu, nak dengar paru-paru, nak dengar jantung dan sebagainya lah. Itu auscultation. Okay. Vital sign ada 5 lah yang KKM kata. So 5 ni wajib ambil. Yang lain semua extra. SpO2, yang tu semua extra. Okay. Kemudian G, get comfort. Get comfort ni bagi pesakit selesa. Okay. Macam mana nak selesa? Selalu kalau pesakit perempuan nak atas ambulans automatik, saya pun bagi selimut ke dia. Saya kata alasan sejuk. Padahal kita nak tutup badan dia. Kita nak bagi dia selesa dengan kita. Okay. Kalau pesakit sangat sejuk, kita tukar pula. Cari pakaian yang tebal untuk bagi dia panaskan badan kan. Kemudian H, hospital lah. Ke hospital untuk rawatan lanjut. Semasa on the way ke hospital tu, kita kena buat intervention. Okay? Intervention yang boleh kita buat, contoh kita check vital sign tu. Kalau patient yang tak kritikal, 15 minit sekali. 15 minit sekali. Kalau kritikal, 5 minit sekali. Okay? Kemudian intervention yang lain yang kita boleh buat, kena isi borang PHC, borang saringan trauma tu. Okay? BSKT. Okay? Kena isi borang hospital tu sebab borang tu mungkin bila kita akan menyelamatkan kita lah. Kalau ada kes mahkamah dan sebagainya. Dia main idea, dia main konsep senang je. Kalau kita tulis dalam borang tu, maksudnya kita buat. Kalau kita tak tulis dalam borang tu, maksudnya kita tak buat. So rugilah, kita dah ambil vital sign semua. Tapi bila ada kes mahkamah, kita dia kata tak buat pun, tak ada pun tulis dalam borang ni. So rugilah. So setiap apa yang rawatan kita bagi kat dia, kita kena tulis. Okay. Sampailah ke hospital, kita kena pass kes dekat doktor pula. Pass kes kat doktor, doktor puas hati semua, baru kita selesai tugas lah. Okay. Soalan lagi tak? Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya habiskan dulu. Dan ada rezeki kita jumpa di lain waktu pula. Okay. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.